Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghantar para nabi, rasul untuk mengajak manusia ini kepada Allah. Dan bukan saja Allah hantar rasul, Allah juga hantar umat rasul. Jadi mereka yang ikut rasul, ikut nabi, mereka juga buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Kerja mengajak manusia kepada Allah ni daripada nabi dan kepada mereka yang mengikut nabi. Tak mungkin pula diberi pada Nabi, yang ikut tak diberi. Tak payah buat. Apa saja diberi kepada Nabi, diberi kepada kita. Kecuali diberitahu tak boleh ikut. Macam kahwin lebih daripada 4. Kita tak ikut. Jadi bapak tuan sekalian, tentang buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni, bukan diberi kepada Nabi, diberi kepada umat Nabi yang ikut dia. Jadi ini dah dalam Quran bagi tahu sih. Tapi tak difaham, tak diamal. Tak ada siapa buat. Jadi bila kata buat kerja mengajak manusia, itu Nabi, itu kerja Nabi. Kita tak payah buat macam Nabi sebab kita bukan Nabi. Kalau kita bukan Nabi, Nabi itu diturunkan untuk apa? Untuk diikuti. Bukan Nabi itu diturunkan hanya nak tunjuk dia aja. Untuk diikuti. Itu maksudnya. Jadi bagaimana boleh lepas kerja ni? Macam mana boleh kerja mengajak manusia kepada Allah yang diberi kepada Nabi? Umat ni kata tak diberi pada kita. Umat ni tak payah buat kerja Nabi setelah Nabi meninggal. Macam tu lebih kurang. Masa Nabi ada, kita buat. Faham yang kedua. Faham yang pertama, tak payah buat langsung. Itu Nabi. Inilah yang paling banyak lah. Sahabat-sahabat dulu buat kerja waktu Nabi ada. Nabi tak ada, tak buat. Kemudian kita ni langsung tak buat. Kita kata itu Nabi. Kita bukan Nabi. Saya bukan Nabi. Saya buat salah, dia kata. Saya bukan Nabi. Atau saya bukan malaikat. Jarang orang cakap saya bukan malaikat. Dan saya cakap saya bukan Nabi. Saya pun buat salah juga. Bila dia buat salah, dia kata saya bukan Nabi. Sebenarnya Nabi pun buat salah juga. Yang tak buat salah ni malaikat lah. Malaikat tak ada nafsu kan. Tapi bila dia jadi manusia, dua malaikat ni dia pun buat salah juga. Jadi sebenarnya percakapan itu percakapan yang salah. Itu Nabi. Kita Nabi ni, kita nak ikut dia baru kita berjaya. Allah SWT hantar Nabi-Nabi untuk diikuti. Bukan untuk dilihat aja. Dan bila diberitahu ini Nabi buat, itu Nabi. Perkara ni sangat meluas dulu. Sekarang kurang sikit. Dulu waktu mula-mula dakwah buat. Bukan dakwah buat, mula-mula kerja konon-konon mengajak manusia kepada Allah ni. Sebenarnya mengajak orang pergi masjid, kan dengar ceramah.
Kerja tabligh ni sebenarnya mengajak orang pergi masjid dan dengar ceramah, atau mengajak orang pergi istimak untuk dengar ceramah. Itulah kerja jemaah tabligh sebenarnya. Tapi dia orang dah pusing pula. Nak menaikkan taraf, dipanggil kerja di jalan Allah. Kerja Nabi lagi, naik taraf lagi. Jadi dinaikkan taraf tanpa ilmu lah, tanpa tukar dia punya amalan. Tetap ajak orang pergi masjid dengan ceramah. Lepas tu bagi ceramah, suruh orang keluar pergi masjid lain. Ajak orang kat masjid tu juga pergi masjid dengan ceramah, ajak orang keluar. Ajak orang keluar pergi masjid, suruh dunia, suruh bandar pergi ajak orang pergi masjid, ajak keluar. Jadi usaha tu usaha nak bagi orang datang masjid lah. Makmurkan masjid pun tak sesuai. Sebab apa? Kerja dengan ceramah je, dengan semayang. Jadi kerja macam itu, dia orang dah naik taraf, jadi kerja mengajak manusia kepada Allah. Yang sebenarnya bukan kerja mengajak manusia kepada Allah. Ayat Quran tu tak difaham. Tak ada dalam Quran tu mengajak tidak aku hantar kamu untuk ajak orang pergi masjid. Ada. Ajak orang pergi masjid ni bukan ajak orang kepada Allah. Yang dibuat oleh jemaah tabligh itu ajak orang pergi masjid dan dengar ceramah. Tambah dia. Lepas ceramah, ajak orang keluar untuk pergi masjid lain. Jadi dia buat di masjid dia dan juga di masjid-masjid di seluruh dunia, supaya ramai orang pergi masjid. Ramai orang pergi masjid lah, itu saja dia punya matlamat dia. Ramai orang semayang tak, tapi bila orang pergi masjid tu orang semayang lah. Ajak orang semayang tak? Ajak orang buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan macam apa? Tak ada. Apa pun tak ada. Basically kerja dia simple aja. Ajak orang pergi masjid. Jadi lama kelamaan, masa mula-mula ustaz tak ada bagi ceramah, orang tabligh lah bagi. Last ustaz pun tengok kesempatan, dan orang tempatan kata, buat apa kita ambil orang tabligh ceramah? Dia bukan tahu sangat. Kita panggil ustaz. Jadi ustaz-ustaz pun dijemput lah. Tak payah kita ambil jemaah tabligh pergi rumah ke rumah ajak orang. Kita ambil ustaz je. Ustaz yang famous, tak payah ajak ramai orang datang. Kan? Ada satu orang tu dia jerit. Kita panggil itu apa di Indonesia lah, ada satu masjid. Tak payah pergi, panggil aja apa tu? Zainuddin MZ dia kata. Dia cakap terpenak. Jadi lama-lama orang tabligh pun tak boleh bayar lah. Ambil alih boleh ustaz. Jadi kerja tabligh tu terpaksa dibuat selepas ustaz bagi ceramah. Dia pun buat ceramah di kalangan dia lah. Dia tak dapat nak bagi ceramah pada orang kampung. Orang kampung pun tak nak dengar. Orang kampung pun kata ini ceramah orang bodoh-bodoh. Jadi akhirnya kerja tabligh tu tak dapat nak meluas. Jadi sebenarnya kerja tabligh tu hanya pergi rumah ke rumah di petang hari. Di petang hari lah, biasanya dekat maghrib, untuk ajak orang pergi masjid. Pergi masjid, bagi ceramah. Kalau mereka dapat, kalau tidak, mereka tak dapat, ajak orang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan pergi masjid-masjid lain. Untuk ajak orang sana pun pergi masjid. Ajak pergi sembahyang tak? Ajak buat kerja dakwah tak? Ajak buat usaha tak ada. Pergi masjid. Jadi orang yang dah ikut usaha tu, dia banyaklah kali pergi masjid, 40 hari, 4 bulan. Jadi dia pun lama-lama dah habitual. Tabiat dia banyak di masjid, banyak semayang berjemaah. Ditambah dengan mesyuarat harian, dia buat taklim. Tapi asas dia ajak orang pergi masjid. Dan kumpulkan orang bagi ceramah, ajak orang keluar. Dan ini dipanggil kerja.
di jalan Allah. Dia nama kerja mengajak manusia kepada Allah. Dalam Quran yang ada kerja mengajak manusia kepada Allah je, lain tak ada. Tak ada. Jadi nampak sangat orang Islam ni tak baca Quran dan tak faham Quran. Quran tak ada mengajak orang kepada masjid, tak ada. Suruh kita orang Islam ajak orang pergi masjid, tak ada. Betapa jauhnya menyeleweng daripada Quran, betul tak? Tapi tak ada siapa yang merasai itu. Sampai usaha tabligh dah berjalan 100 tahun. Hampir lah, tak ada orang tahu. Orang semua cakap jalan Allah. Rashidi dia keluar, jalan Allah, syahid. Jadi bila jalan Allah tu syahid lah. Sangat berlain dengan apa sahabat buat, kan? Sangat berlain dengan apa Nabi-Nabi buat. Orang tabligh ni, dia buat kerja sangat berlain. Nabi-Nabi tak ada pergi rumah ke rumah ajak orang pergi masjid, tak ada. Sahabat juga tidak. Dia je. Lepas tu dia kata ini kerja Nabi. Ini kerja mengajak manusia kepada Allah. Cuba perkataan tu. Mengajak kepada Allah, mengajak kepada masjid. Beza tak? Sangat beza. Nama pun lain, masjid Allah. Jadi kerja tabligh bukan mengajak kepada Allah, mengajak orang datang masjid. Dia implied kan bahawa mengajak kepada masjid itu mengajak kepada Allah, dan ini salah. Implication ni salah. Mengajak manusia kepada Allah maknanya mengajak manusia yang tak mahu Allah, tak suka Allah, tak mau taat dengan Allah supaya suka Allah. Mahu Allah. Tanda dia mahu, dia mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi orang yang tak mahu Allah ni ialah orang bukan Islam, iaitu orang tidak mengucap. Jadi kerja Nabi mengajak orang bukan Islam ni supaya mengucapkan kalimah. Itulah yang dibuat oleh semua Nabi-Nabi. Tak ada macam orang tabligh ajak orang pergi masjid. Jadi macam mana kita kata kerja tabligh tu kerja Nabi? Tak boleh. Kerja tabligh tu kerja mengajak manusia kepada Allah, tak boleh. Sebab itulah mereka sudah salah faham. Semua salah faham, termasuk orang yang belajar agama, yang dikenal sebagai Hafiz, Maulana, Syekh, semua ustaz-ustaz di Seri Petaling tu semua belajar 8 tahun, 10 tahun, dorah hadis, macam-macam. Tapi mereka ini tak tahu. Mereka pun sama dengan apa? Orang lain, orang tabligh, pergi rumah ke rumah ajak orang pergi masjid. Dan ajak orang keluar 3 hari, 40 hari untuk pergi masjid-masjid lain di dunia. Jadi ramai orang hari ni ikut jemaah tabligh, dia bukan da'i, tapi dia orang dah naik taraf lah, jadi da'i. Da'i ilallah. Dengan usaha tabligh tak ada jadi da'inya. Tapi mana boleh jadi da'i ajak orang pergi masjid. Jadi da'i ni, da'i ilallah ni mengajak orang kepada Allah. Nabi-nabi tu da'i. Dia orang naik taraf. Hafiz, alim, da'i. Anak dia orang semua syahid. Jadi sebenarnya mereka ni salah faham. Tak faham Quran. Quran tu jelas memberitahu kerja Nabi-Nabi ialah mengajak manusia kepada Allah. Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah. Ini tak ada putar-putar. Kadang ada dia orang terjemah, katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak kepada agama. Tak ada. Dia tak boleh ditukar tu, tapi ditukar kepada agama. Tak boleh. Kepada Allah. Maksud dia mengajak manusia yang tidak mahu Allah. Yang tidak mahu Allah ni yang tak mahu mengucap. Yang tak suka Allah ni yang tak mahu mengucap. Tahu? Jadi sebenarnya perkataan ad'u ilallah ni mengajak manusia mengucapkan kalimah, iaitu usaha kepada orang bukan Islam. Jadi usaha atas orang bukan Islam ni bukan pilihan. Kau nak buat ke, kau tak nak buat ke, ada masa ke, tak ada masa ke, belum masa ke, ada, tak ada. Dia ada perintah.
Dan setiap perintah Allah itu bukan untuk dilambatkan, tak. Ini perintah, nanti dulu. Tak ada. Setiap perintah yang diberi itu adalah untuk dilaksanakan. On the dot. Bila dengar je terus laksanakan. Itu dia perintah Allah ni. Tak ada perintah Allah bila kita dengar, kita kata, ini tak boleh lagi. Kita berbuat demikian, maknanya kita tak nak buat. Bukannya kita hikmah. Ditukar oleh orang tabligh jadi hikmah. Hikmah orang tua-tua dia, ulama' dia. Melambatkan, menangguhkan kerja tu hikmah. Ini bukan hikmah. Ini maknanya engkar. Engkar kepada perintah Allah. Berdosa, dosa besar. Jadi semua orang Islam hari ini, termasuk orang Jemaah Tabligh, berdosa besar. Tak buat kerja mengajak orang bukan Islam ni mengucapkan kalimah, adalah dosa besar. Sebab mengajak mereka mengucapkan kalimah ni adalah perintah Allah yang bukan boleh ditangguhkan. Kita tahu aja terus kita buat. Tapi kita tak baca Quran. Dan saya pun baca Quran dan tak faham dulu bahasa Arab. Dan bila saya baca makna pun saya tak faham. Saya baca mengajak pada Allah, tapi saya tak fikir, tak ada. Berpuluh tahun berlalu, saya tak ada fikir. Bila saya dah mula buat, baru Allah buat saya fikir. Jadi sebenarnya hari ini umat Islam berdosa, tak buat usaha mengajak orang mengucapkan kalimah ni, mengajak orang bukan Islam. Dosa inilah membuatkan kita diseksa oleh Allah SWT. Hari ini kita tak dibantu, kita diseksa. Kita diseksa macam mana? Allah buat kita dikuasai oleh orang bukan Islam. Kita punya dosa tak ajak mereka. Untuk pukul kita, Allah gunakan dia untuk rotan kita. Seluruh dunia tak bangkit-bangkit lagi orang Islam. Allah SWT jajah, buat mereka jajah orang Islam. Kutip cukai, ambil negara dia, kekayaan negara dia. Kau tengok saja orang Melayu zaman Inggeris, zaman Belanda, zaman daripada itulah, daripada Portugal lagi. Zaman Allah hantar Portugis, lepas tu Belanda, orang putih, Jepun, Mahathir semua kata saya hidup lama. Zaman Jepun pun ada, British pun ada, Cina Komunis pun ada. Jadi saya banyak pengalaman dengan. Tapi itulah orang Melayu waktu tu. Mahathir dia tahu waktu tu, waktu Melayu zaman Inggeris dijajah. Macam mana orang Melayu zaman tu? Tengok gambar-gambar. Tuan pergi tengok gambar-gambar orang Melayu, rumah-rumah orang Melayu tahun 1900, 1800, 1400, 1940 pun masih lagi. Perempuan-perempuan dia macam mana rupa dia? Ada dia orang kereta? Tak ada. Dia orang kereta lembu je. Rumah-rumah dia orang semua papan, satu dua je rumah lawa. Tak ada rumah lawa. Rumah lawa rumah raja, rumah orang besar. Orang biasa semua nelayan, bertani. Apa ada pendapatan dia? Ada. Kita tengok bukan lama, lebih kurang 100 tahun dulu. Misalnya 1920, sekarang 2020. Apa keadaan orang Melayu di bawah Inggeris, di bawah Jepun? Apa jadi? Naik pokok kelapa je nak ambil apa? Nak ambil buah kelapa untuk orang Jepun. Semua jalan kaki, semua tak ada. Tuan-tuan boleh makan ubi. Jadi Mahathir menangislah. Kaumku, wahai kaumku, sedarlah, buat syairlah. Sebab dia melalui zaman tu, zaman Melayu begitu terhina, dihina di seluruh jitera, di seluruh mana? Jitera ke apa dia cakap? Ada satu je kedai Melayu, kedai jual kitab, lain tak ada. Saya mula berniaga dia. Dia tahu semua tu. Tapi sampai hari ni dia punya cita-cita nak jadikan orang Melayu ni entrepreneurs, berniaga. Saya rasa tak berapa berjaya lah. Berjaya juga sikit.
mentaliti orang Melayu, dia tak suka kata bekerja, berniaga. Dia suka makan gaji. Jadi dia makan gaji dengan British. Kalau makan gaji dengan British tu kira tinggi lah. Makan gaji dengan Jepun, orang Melayu. Jadi orang Melayu sebenarnya tak ada dunia pun masa tu. Agama pun tak ada. Dia tak ada dunia sebab agama tak ada. Dia dihina dan dibuat orang putih Jepun menguasa dia sebab dia tak buat kerja. Kerja dakwah ni. Dia berdosa. Sebab itu Allah bagi tahu, apabila kamu tidak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kami tak kabul doa kamu. Kami takkan bantu kamu atas musuh kamu. Bila Allah tak bantu kita atas musuh kita, tentulah Allah buat musuh kita dapat menguasai kita dan kita jadi hamba kepada orang jahat kan? Tapi tak sedar. Datuk nenek kita dulu, dia orang tak sedar. Dia orang adalah 2-3 pahlawan apa-apa, mat kilau semua nak melawan, tapi semua tak berjaya lah. Ada 1-2 orang aja melawan Inggeris, melawan itu semua. Secara umumnya orang Melayu tu tak menentang kedatangan penjajah ni. Dia malah welcome lagi. Orang yang kencing berdiri, tak basuh berak, kuasa dia orang kata okey. Jadi terhina sebenarnya. Dihina. Tak sedar. Jadi mereka tak sedar gitu. Maulana Ilyas Rahmatullahi bangkit. Buat kerja, mengajak orang mewat yang sebenarnya ialah dia orang Islam tapi hampir amalan semua tak Islam. Termasuk tak tahu mengucap. Dia mula buat usaha. Allah mula bantu orang Islam. Sebab itu Allah bantu orang Islam. Allah lepaskan satu demi satu. Mereka semua tak tahu ni. Dia orang kata dia orang berjuang. Berjuang mendapat kemerdekaan. Kami berjuang. Bukan mereka berjuang. Tak ada berjuangnya. Allah SWT. Kalau Allah tak lepaskan, takkan merdeka. Malaysia takkan merdeka. Indonesia takkan merdeka. Hanya Indonesia ni Allah buat mereka dapat merdeka dengan darah habis. Bunuh, mati, susah. Sebab amalan buruk lagi lah. Malaysia ni Allah bagi senang. Amalan buruk kurang sikit. India, orang Islam di India, di banyak negara. Ini bukan sebab banyak pejuang-pejuang di kalangan orang Islam, tak. Pejuang apa? Dia orang tu dulu kenapa tak berjuang? Berjuang pun gagal. Semua berjuang untuk menentang penjajah, semua gagal. Kenapa kemudian berjaya? Allah yang buat. Ini semua orang tak faham. Tak ada siapa buat dalam dunia ni. Tak ada satu negara boleh lepas. Yang kita dijajah tu Allah juga buat. Dan Allah lepaskan kita dari penjajahan tu Allah juga yang buat. Jadi Allah buat tu asbab apa? Dia orang tak tahu. Dia ingat dia orang berjuang perang apa semua. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya asbab usaha Nabi Maulana Ilyas Rahmatullahi mula sikit-sikit buat usaha Nabi. Ajak manusia ni kepada Allah. Ajak orang mewat tu yang tak tahu mengucap tu mengucap. Dia orang sebenarnya orang Islam tapi tak tahu mengucap. Itulah. Tapi usaha atau orang bukan Islam mengucap tak start lagi. Tapi selepas Maulana Ilyas meninggal, usaha itu tak diteruskan kepada orang bukan Islam, kepada orang yang tak tahu mengucap. Sebab orang murtad, orang mewat aja. Jadi orang lain, orang Islam semua tahu kalimah. Mereka dah tak lagi ajak orang ucap kalimah. Mereka aja ajak orang Islam keluar jalan Allah, keluar 40 hari 4 bulan supaya mereka membiasakan dengan amal. Mereka semayang, mereka mulalah insaf berada dalam suasana masjid. Jadi mereka telah menukar amalan tu kepada usaha tabligh ni, usaha masukkan orang Islam ke dalam hospital. Hospital orang Islam ialah masjid. Ataupun usaha tabligh ni madrasah bergerak.
masukkan orang Islam datang pergi sekolah agama, sekolah yang bergerak 40 hari 4 bulan. Itulah yang dia kata. Tapi bukan kerja mengajak manusia kepada Allah macam dibuat oleh Maulana Ilyas tu. Jadi tuan yang mulia, sebenarnya orang Islam tak faham Quran, tak faham lagi tu. Masa tu tak faham lagi. Sebenarnya dalam Quran mereka semua hafiz Quran. Sebenarnya Allah suruh mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu tak faham lagi. Apa kebaikan? Dia tak faham lagi. Apa dia kebaikan? Dia orang kata semua kebaikan. Bukan semua kebaikan. Yang paling besar punya kebaikan ialah mengucapkan kalimah La ilaha illallah, mengajak kepada kebaikan tu maknanya. Dan mencegah kemungkaran ialah tak mau mengucap. Yang pertama punya mungkar. Pertama sekali kebaikan mengajak manusia mengucap. Itu tak faham dia. Pertama sekali mungkar tak mau mengucap. Kedua mungkar dah mengucap, tak buat kerja. Tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kebaikan yang kedua diajak orang yang mengucap supaya buat kerja. Mereka tak tahu. Jadi tak faham. Dah lama baca Quran ni, bukan baru turun. Dah 1400 tahun turun, tak faham. Jadi Allah Subhanahu taala bagi tahu, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapa lebih baik dari mengajak manusia kepada Allah. Ini tak faham. Mereka kata mengajak kepada agama. Tak boleh. Percakapan siapa lebih baik daripada percakapan orang mengajak kepada mengamalkan agama. Mana mengamalkan agama? Mengajak kepada Allah. Di tafsir, kita bukan hanya mengajak, tapi kita juga beramal. Oleh mana ni kita punya, dia orang panggil Hadraji Amanah Sa'ad. Saya dengar, bukan saja beramal, kita bukan hanya mengajak, tapi kita juga beramal. Tak lain dia punya faham. Sebenarnya percakapan yang baik, percakapan mengajak manusia mengucapkan kalimah. Kerana kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah yang baik. Itu sebab percakapan. Berulang-ulang kali bercakap percakapan yang baik dengan niat nak buat Allah suka, dengan cara yang cara yang Allah suka, cara Nabi makna, sehingga Allah suka, Allah masukkan kalimah baik dalam hati jadi baik, amal jadi soleh. Itu sebenarnya. Itu tafsirnya yang betul. Siapa buat tafsir? Hanya bila saya buat tafsir. Tak ada satu orang dalam dunia buat tafsir itu, tak ada. Kau pergi tanya yang dah dorong hadis, yang hafiz Quran, dia tak faham ayat ni. Dia tak faham ayat ni. Bahawa percakapan yang baik itu percakapan mengajak manusia mengucapkan kalimah. Maknanya ajak orang bukan Islam lah ucap kalimah. Yang kedua baik ialah mengajak manusia, mengingatkan manusia tentang kalimah kepada orang Islam. Tapi yang paling baik mengajak manusia mengucapkan kalimah. Setelah dia mengucap kalimah, diajak dia buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mengajak dia kepada kerja, mengajak manusia lain mengucapkan kalimah. Jadi setiap orang yang baru masuk Islam terus dia mau jadi dai. Itu baru dai, bukan orang tabligh. Orang tabligh dia tak jadi dai, selamanya tak jadi dai sampai mati. Mana dia buat dakwah? Dia tak buat dakwah. Dakwah ialah mengajak bukan Islam ucap kalimah sebenarnya. Dan orang Islam mengingatkan dia tentang kalimah dan ajak dia buat kerja dakwah. Itu yang sebenarnya. Bukan kita nak dakwah orang bukan Islam dan dakwah orang Islam. Kau nak dakwah orang Islam apa? Kalau kita ajak dia taat perintah Allah, itu tak dinama dakwah. Dakwah namanya mengajak manusia mengucap kalimah. Itu pada orang bukan Islam. Jadi orang Islam ialah orang yang dah mengucap kalimah. Ini Islam tak Islam pun dia orang tak faham. Sehingga orang PAS, begitu tak fahamnya, dia kata tak masuk PAS tak Islam.
Padahal orang tu mengucap. Ini banyak orang UMNO yang mengucap kalimah dikatakan oleh orang PAS kafir. Tak lama dulu, tahun 80-an gitu, 90-an, orang PAS fatwa Haji Hadi bahawa orang yang tak ikut PAS ni adalah kafir. Maka oleh itu tak boleh semayang belakang dia. Kalau kenduri kahwin, tak boleh datang rumah dia, tak boleh makan masakan dia. Porak-peranda lah di Terengganu, di seluruh Terengganu, di Kelantan, Kedah, orang-orang yang sangat beragama lah konon, padahal dia tak faham. Itu pun tak faham. Bayangkanlah, mana dia nak faham ayat Faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Itu pun tak faham. Sebenarnya orang Islam, orang yang mengucap kalimah, itu namanya kata Allah, kamu masuk Islam. Kepada orang Badui, bila orang Badui itu mengucap kalimah, mereka kata kami orang beriman. Allah kata jangan kata kamu orang beriman. Allah sebenarnya betulkan percakapan mereka tu. Macam kamu buat tabligh, ajak orang pergi masjid, kami orang dakwah, jangan cakap kamu orang dakwah. Macam tu lah. Bukan kerja kamu tetap bagus, baca masjid, tapi bukan orang dakwah. Jangan panggil kamu da'i. Kalau mati jangan panggil mati, jangan Allah. Dakwah ni mengajak manusia mengucapkan kalimah. Itu dia dakwah. Tak faham. Saya pun tak faham dulu masa buat tabligh, tak faham saya. Berapa puluh tahun saya buat tabligh, tak faham. Saya bukan nak rendahkan dia. Saya dulu buat tabligh tak faham. Saya mula faham ni bila saya mula buat dakwah pada orang bukan Islam. Kenapa Allah bagi saya faham? Sebab Allah, saya mula taat Allah. Saya telah buat Allah suka. Seluruh dunia tak buat, saya buat. Mana Allah tak bagi saya faham? Sebab itu Allah bagi saya faham, bukan sebab saya faham. Allah bagi saya faham sebab Allah sayang saya. Kenapa Allah sayang? Sebab saya taat perintah yang fardu, yang mati begitu lama sekali. Orang Islam dah tak faham. Hari ini kita tak faham. Jadi sebenarnya orang UMNO tu bukan kafir, dia orang Islam. Sebab dia mengucap. Dia masuk politik perkauman lah. Politik perkauman tu adalah salah. Sebab Nabi tak suruh, Allah tak suruh kita berkaum. Kutubah Nabi paling akhir, Arab tak mulia daripada bukan Arab, bukan Arab tak mulia daripada Arab. Itu apa ceramah, apa benda maksud? Itu pun tak faham. Itu sebenarnya nak beritahu kita orang Islam tak boleh berpolitik perkauman. Kalau kita nak berpolitik lah. Tapi tak, UMNO politik berkauman, PAS pun perkauman. Kerana perkauman lah dia join sekarang PN, Pakatan Nasional. PAS nak join kalau dia betul-betul bukan parti perkauman. Dia parti perkauman juga. Jadi sebenarnya dalam Islam tak ada perkauman. Yang baik di antara kamu ialah takwa. Kita sebenarnya tak boleh memisahkan manusia ni atas kaum. Allah jadikan kita berbagai kaum supaya kita kenal satu sama lain. Lain tak ada. Maksud lain tak ada. Tapi yang baik di antara kamu adalah takwa. Melayu ke Cina ke India ke apa semua. Itu Islam sebenarnya. Jadi kita sekarang ni, orang UMNO tadi bukan kafir, dia orang Islam, tapi mengamalkan amalan salah, berdosa. Jadi kerana apa kita tak faham Quran, kenapa kita tak boleh amalkan Quran? Sebab kita semua tidak dicintai oleh Allah. Kenapa tak dicintai? Kerana berdosa, melanggar perintah besar, iaitu buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka, sehingga Allah suka.